Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan uh, Alright, dan hari ini kita bersama dalam program apa? Program Puasa Kewangan. Puasa Kewangan. Right, hari ini hari ke-7 kita berpuasa, tapi dalam program Abang Abu hari ini adalah hari yang ke-6 kita menjalankan program hari ini, iaitu dengan tajuk No Complain. Alright, itu tajuk pada hari ini dalam Puasa Kewangan hari ke-6, dan 6 hari kita dah macam buat program ni. Alhamdulillah, saya sangat teruja kerana benda ni saya dapat macam bolehlah buat something yang memang related dengan puasa. Saya cuba fikir kan, puasa ni sebenarnya untuk apa? Puasa ni bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga, tetapi kita meningkatkan kita punya ibadah, kita menjadikan diri kita lebih kuat, lebih bertenaga, lebih kata orang tu buat kebaikan. Jadi sama juga saya fikir kan, dalam puasa wang ni sebenarnya apa yang saya cuba nak ketengahkan, cuba nak sampaikan adalah amalan-amalan kewangan yang seharusnya kita pegang dan kita buat, kerana amalan-amalan ini pastinya akan memberikan ataupun membuahkan satu hasil yang baik. Itulah sebenarnya tujuan asal ataupun tujuan program Abang Abu, iaitu Puasa Kewangan. Alright, Puasa Kewangan 27 hari. Kenapa 27 hari? Sebab saya rasa macam hari pertama kita baru nak mula, dan hari yang last tu kita lebih bersiap. Jadi kita buat 27. Mudah-mudahan 27 hari ni pun kalau kita dapat mengaplikasikan semua yang Abang Abu ajar ni, pastinya dia akan bawa banyak kebaikan pada anda. Dan seperti biasa, apa kata kita mula beristighfar. Sambil beristighfar kita cuba berkongsi ataupun share, right, apa yang saya kongsikan, ataupun share Facebook, share live ini kepada kenalan-kenalan. Kita boleh tekan saja astaghfirullahalazim, right, allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan sambil itu kita berniatkan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ni akan membawa manfaat kepada mereka-mereka yang saya kongsikan ni. Mudah-mudahan mereka mendapat manfaat daripada ilmu ni dunia akhirat. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berjaya, orang-orang yang berjaya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lebih-lebih lagi dalam bulan yang sangat mulia ni, bulan yang best sangat ni, kita nak kongsikan benda yang best sangat untuk mereka-mereka kat sini. Alright. So saya terus sebab banyak juga ni nak kena kongsi, sebab tak nak terlepas pula ada yang semua grup-grup Abang Abu insya-Allah yang ada kat sini ya. Alright, kita ada kat sini. Yes. Ya. Okey, kita ada banyak lagi. Kita ambil kesempatan, awak juga kat sana boleh ambil kesempatan untuk berkongsi dengan semua rakan-rakan kita. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni akan memberi manfaat pada mereka. Pastinya akan ada satu dua benda lah yang akan pastinya mereka bermanfaat daripada apa yang kita kongsikan, insya-Allah. Alright, jadi Abang Abu nak sampaikan lagi kepada mereka-mereka ni semua, awak pun boleh buat benda yang sama. Alright, ini tanpa awak sedar, ini dapat pahala tau. Satu, pahala kita beristighfar ataupun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita beristighfar, sambil-sambil tu kita juga kita pada orang ada something, saya tak tahu apa, tapi saya sebenarnya berpuasa, tapi apa yang mereka nak buat ni saya tak tahu, tapi insya-Allah. Right, okey, kita bagi lagi siapa lagi yang ada kat sini, insya-Allah. Right, okey, itulah antara benda yang kita dapat kongsikan sebentar ni. InsyaAllah lepas ni kita dah boleh ke sini. Ya. Yeah. Right, jadi terima kasih kepada anda yang ada kat sini. Apa kata kita tengok siapa yang ada. Kita ada Abang Azizul kita. Abang Azizul ni dia tengah sibuk lah ni kan. Tengah sibuk
Dia tengah sibuk dengan dia punya bisnes dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan Abang Azizul punya bisnes terus meletup-letup, terus dapat mencapai matlamatnya, dapat berzakat dengan bisnes Abang Azizul kita. Dia nak tahu pasal buku-buku ke apa, nak buat buku ke, buat apa ni, contact lah Abang Azizul ni, insyaAllah. Alright, kepada yang sudah pun berada pada hari ini, apa kata awak just share dengan Abang Abu bagaimana keadaan cuaca di kawasan anda, cuaca di sini. Walaupun dia orang cakap akan hujan lebat, dia cakap akan suhu di 23 darjah Celsius semua ni kan. Tapi keadaannya nampak Alhamdulillah, memang interesting kita tengok. Panas hari ni, dapat sedikit panas di luar sana, dan Abang Abu pun kena kurangkan saya punya apa ni, aircon tu terlampau sejuk semalam. Hari ni saya bersahur dengan roti yang Kak Idah hantar dengan kuah ayam. Semalam sebab ada yang hantar roti kirai dengan ayam, jadi ayam semalam dan kari semalam ada kat sini. Sambil tu kita makan juga sedikit ayam, yang sup ayam yang dihantar pagi tadi oleh hotel. Jadi Alhamdulillah, memang okey lah. Okey. Alright, keadaan okey. Dan anda semua macam mana? Apa awak punya sahur hari ni, makan apa? Boleh tak share dengan Abang Abu? Saya nak tengok apa yang kita, ada tak yang sama dengan Abang Abu? Kita nak tengok. Boleh share dengan Abang Abu apakah sahur, makanan sahur anda yang hari ini, macam mana? Masak ke, memang beli ke? Sambil tu, adik-beradik Abang Abu, kalau yang dah sampai adik-beradik Abang Abu, apakah yang kena kita buat? Kita kena tekan love banyak-banyak. Sebab love ni, dia sambil tekan love kita astagfirullahalazim, 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 ataupun subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tekan love ni, tekan love. Tekan love. Sambil tekan love, kita terus affirmation, ataupun kita boleh gunakan affirmation yang Abang Bu ajar juga. Inilah masa-masa untuk kita mempraktikkan benda yang kita belajar. Walaupun dalam segala benda yang kita buat ni, cuba sentiasa fikirkan apa benda yang aku boleh tambah kebaikan dalam benda yang aku buat ni. Ada tak benda-benda yang saya boleh tambah? Itu yang sebenarnya kita nak. Alright? Okey, Nur Azila dia cakap cuaca di Penang cuaca di Penang baik, alhamdulillah. Penang, orang Penang, cuaca di Penang baik, alhamdulillah. Okey, siapa lagi yang kat sini dan sahur apa hari ni? Sambil tu tekan banyak-banyak, tekan love. Siapa tekan love ni memang saya memang suka, dan saya doakan mereka untuk terus diberikan love yang banyak oleh alam yang Allah ciptakan ini dan 6 hari kita, siapa yang macam dah buat semua benda yang Abang Abu share, especially yang datang setiap hari ni kan, setiap hari ada yang join, setiap hari ada yang tengok benda ni pada waktu petang, waktu malam dan sebagainya. Ada juga yang PM saya sebab dia orang tak faham sedikit sebanyak juga. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ada cuaca di tempat saya cerah, alhamdulillah. Tempat akak ni dekat Johor Kak Ashura kat Johor, dia cakap cerah, alhamdulillah. Singapura pun cerah nampaknya. Cuaca yang begitu cerah hari Isnin. Hari Isnin ni biasanya dia macam hari permulaan minggu kan. Minggu ni bermula, dan saham hari ni kita nak tengok apa kedudukan saham insya-Allah, dan apa bagaimana sebab hari ni Abang Abu juga kena memastikan semuanya okey dalam saham kita. Kita tengok apa pergerakan saham Alright, dan di sini Abang Azizul cakap saya sahur makan kurma bubuk lambuk dengan air susu je. Alhamdulillah. Alright, alhamdulillah. Dan tajuk kita hari ni pun lebih kurang macam tu lebih kurang macam tu. Apa tajuk kita hari ni? Tajuk kita adalah tajuk kita adalah jangan komplain. Itu tajuk kita hari ni. Jangan komplain kita cakap alright. Okey, dan nampaknya kita punya keadaan pasaran begitu dia pagi kan, dia macam dia macam mendidih dia sedang mendidih sekarang ni pasaran saham kita. Tapi Abang Abu tak dapat melihat dengan penuh kerana kita sedang buat live ni, insya-Allah. Lepas live ni insya-Allah saya akan tengok. Jadi teruskan kongsi apa yang awak makan hari ni. Apakah yang anda makan? Alright, kita tengok.
apa sarapan, bukan makan, sahur. Apakah sahur anda? Okey. Boleh cerita dengan Abang Abu insya-Allah sahur hari ini. Dan hari ini kita ada topik yang saya rasa topik ni um, topik yang penting lah dalam kita menjalani ibadah puasa ni dan juga kita dalam puasa kewangan ni. Benda ni penting. Benda yang kita nak kongsikan pada hari ni penting. Alhamdulillah, syukur cuaca cantik diceras. Okey, yang lain kat mana? Apa kata kita share dengan kawan-kawan kita, member-member kita. Kita share benda ni. Mudah-mudahan ramai lagi akan terus bersama dengan kita untuk hari ini punya topik. Hari ini punya topik insya-Allah interesting Dia no complain. Tak mau complain. Itu kita punya topik. Dan apa kena-mengena benda dengan puasa kewangan Abang Abu ni? Abang Abu ni kadang-kadang betul tak betul ni, alih-alih cerita pasal benda-benda macam ni kan. Tak apa, itu kemudian kita bincangkan. Tapi marilah kita sama-sama bincangkan apa yang makan hari ini. Dan sambil tu tekan love banyak-banyak, tekan share banyak-banyak, teruskan kepada kenalan kita, rakan-rakan kita semua insya-Allah. Dan hari ini hari yang ke 10 kita dah hari ke-9 ke-10 dalam kuarantin ni. InsyaAllah tinggal lagi 4-5 hari saja insyaAllah. InsyaAllah Abang Abu akan dikuarantinkan. Selepas tu saya akan bertemu dengan keluarga yang tercinta insyaAllah, dengan anak-anak saya, dengan isteri saya semua. Dan lepas tu 25 hari bulan insyaAllah saya akan menjalankan vaccination yang pertama. Alright, dos pertama vaccination di Singapura. InsyaAllah saya akan buat benda tu juga. Jadi just tekan love banyak-banyak. Dan juga kalau ada juga sambil-sambil tu, kalau ada soalan tu dipersilakan tanya soalan. Dan apa perasaan anda mengenai kewangan? Apa kedudukan awak kan? Boleh je cerita kan? Dan hari ini kejap lagi kita akan berbual mengenai topik yang saya rasa adalah satu kunci dalam kita mencapai kejayaan kewangan. Alright, satu kunci dia adalah topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Sedar tak sedar kita memang selalu dalam keadaan yang nak komplain saja kan. Hari ini kita nak bincang benda tu dan macam mana kita boleh ubah perspektif dari benda yang kita selalu melakukan tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita sedar benda tu tak best, tapi kita buat juga sebab benda ni adalah benda yang natural akan datang daripada diri kita. Okay, come on. Pernah tak awak komplain? Cuba awak macam just komen dekat sini. Pernah tak awak komplain dengan kedudukan kewangan awak ataupun apa saja? Pernah tak kita komplain? Saya memang dulu memang selalu komplain, babe. Selalu saya komplain dululah satu masa dulu. Dan saya nak tanya juga, anda ni ada tak komplain? Ada ke tak ada? Kalau ada, tulis je. Saya memang kadang-kadang kita komplain. Pernah tak rasa macam tak puas hati kan? Kita macam, yelah kita kerja keras tapi kita dapat sikit. Orang tu dah tak kerja, dia macam senang je dapat. Kan? Pernah tak kita komplain? Ataupun apa yang kita dapat ni macam kita komplain lah. Kita cakap apa ni? Yalah aku kerja teruk sangat, apa yang aku dapat ni? Macam tu, ada tak? Kalau ada, just jawab saja kat bawah sana. Alright, kita nak bincangkan hal-hal tu. Dan bagi yang anda ada soalan juga mengenai kewangan, dipersilakan untuk tanya soalan-soalan. InsyaAllah Abang Abu boleh ambil masa ni untuk jawab sebab kita berada di hotel ni. Lagi berapa hari lagi InsyaAllah saya boleh jawab banyak soalan yang awak tanya. Apa soalan pun InsyaAllah itu boleh jawab. Alright, so ada ke soalan nak tanya? Come on, jangan duduk diam lah, datang dekat sini. Come on, kita kena aktif babe. Kena aktif sangat lah. Kita kena tanya soalan, kita bersembang. Abang Abu dah lah seorang-seorang nak berbual ni kan. So saya nak lah awak macam bantu saya dalam menyembang ni kan. Lepas tu awak juga boleh anda lah cakap awak dia marah pula. Cakap apa benda ni awak ni kan. Awak boleh hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu, hashtag you must meet Abang Abu. Dan kongsikan, share dengan kenalan anda dalam grup-grup anda. Dan yang bestnya, lepas program tu, saya nak awak share apa benda yang awak belajar daripada sesi selama 5 hari ni kan. 5-6 hari ni apa yang awak belajar, dan ada tak benda-benda yang awak belajar ni dia memberi sedikit kesan pada awak. Ada tak bagi kesan? Ada tak awak buat? Ada tak awak lakukan? Ataupun sekadar hanya awak tengok saya macam macam pelawak ke, ataupun macam artis ke, ajak berbual-berbual macam tu ke, ataupun awak tengok saya ni macam seorang yang boleh awak belajar something. Sebab saya nak masa saya ni diberi ada manfaat.
Saya tak nak masa saya ni tak ada manfaat. Saya nak masa saya ni bermanfaat. Saya dapat walaupun satu orang kat sini dapat belajar tu pun, wow, itu menunjukkan alhamdulillah Allah merahmati umur dan usia saya ni, insya-Allah. Alright, ada tak soalan yang awak nak tanya ke? Kita ada Suhaimi kat sini Suhaimi dia cakap. Alright, bagaimana keadaan di Suhaimi? Handsome. Tak tepuk lah. Oh, dia nak tepuk. Aduh, dia nak tepuk. Okey lah, aku tepuk lah. Aku tepuk. Okey. Sebab dia cakap apa tu? Dia cakap handsome, aku tepuk lah. Dia cakap, alright lah, kita bagi tepukan kepada suami. Menggembirakan hati dia tu pada pagi hari Jumaat. Hari Senin ni kita gembirakan dia. Alright, kita okey, ni jawab soalan daripada tadi Kak Ashura dia cakap mesti pernah AA dulu masa banyak tak faham ilmu, tapi lepas dah dapat perkongsian daripada ilmu-ilmu yang diterima, alhamdulillah sentiasa rasa syukur. Okey, alright. Bagus ada perubahan dalam kita punya cara kita menangani sesuatu keadaan. Itu sangat-sangat saya rasa cantik lah Kak Ashura, bagus sangat. Satu perubahan yang sebenarnya berlaku pada diri saya juga, sebab kalau dulu memang macam kita selalu komplain sikit-sikit tapi selepas kita memahami dunia, memahami sesuatu benda, kita rasa macam tak perlu komplain, sebab benda tu memang kita punya benda tu memang macam tu, kita tak boleh komplain. Kita lagi bersyukur, lagilah best. Alright. Soalan 2020 Bazaar be different to 2021. Apa yang boleh dipelajari dengan COVID dan bukan COVID next year? COVID ni kita tak tahu dia habis ke tak habis kan. Next year ke, this year ke. Apa yang kita belajar, abang-abu lah. Saya tak nak ambil apa yang kita lah. Saya sendiri, apa yang saya belajar dalam COVID ni sebenarnya banyak peluang. Alright? Banyak peluang. So kalau banyak peluang-peluang yang sebenarnya ada, yang tercipta, banyak benda yang kita belajar, banyak kita mula mengenal, mula memahami diri kita. COVID ni mengajar banyak dalaman, luaran, mindset dia, dari spiritual, daripada aktiviti kita, daripada pemikiran kita. Saya dapat banyak belajar daripada COVID ni. Malahan saya dapat juga satu channel baru, channel menjana kewangan yang berlainan dari COVID ni. Kalau tak ada COVID ni, saya tak akan terfikir benda-benda macam tu. Dan akhirnya benda-benda tu juga sudah menjadi satu sumber pendapatan yang sangat best sangat. Jadi COVID memberikan kita peluang untuk kita memahami diri kita, untuk memahami keadaan dunia, mendekatkan kita dengan Allah, mendekatkan kita untuk kita berharap pada Allah. Kalau sebelum ni kita berharap banyak pada kekuatan kita lah, konon-konon kita lah semua kan. Tapi COVID mengajar kau tak ada apa lah babe. Saya juga dapat COVID mengajar betapa pentingnya simpanan kita, sebab ramai orang tak ada simpanan yang akhirnya terpaksa menjalani satu kehidupan yang teruk sangat. Ada yang kerana tak mengawal kewangan mereka terpaksa menghadapi pelbagai dugaan cabaran, dan akhirnya ada juga yang menyerah kalah dengan membunuh diri mereka disebabkan stres level yang sangat tinggi akibat daripada kedudukan kewangan yang tak stable. Selepas kehilangan pekerjaan, pendapatan, maka mereka menjadi stres dan akhirnya terpaksa mereka melakukan sesuatu yang macam tak terfikir kan. Orang boleh buat benda-benda macam ni disebabkan stres akibat pengurusan kewangan yang tak betul. Itulah yang saya rasa. Saya rasa lepas ni kenalah macam lebih berhati-hati. Alright? Okay. Nur Azila dia tanya, macam mana nak tengok kelas sebelum ni? Just scroll saja. Awak dekat Facebook saya kan? Awak dekat Facebook Abang Abu Mekanik Wang, awak tengok sekarang tengah tengok live tu kan? Okey, dekat situ awak scroll je balik. Ada video-video sebelum ni. Dia tulis macam ni je. Hari ke-5, hari ke-4, hari ke-3, hari ke-2, hari ke-1. Jangan lepaskan peluang, sebab ini adalah ilmu yang Abang Abu insya-Allah wakafkan kepada infak. Ini ilmu infak. Kita memang infakkan. Harga ilmu ini kalau nak ikut memang mahal lah. 27 hari ni kan. Memang mahal insya-Allah, tapi kita infakkan dengan niat untuk kita memberi manfaat. Mudah-mudahan ilmu ini akan membawa manfaat pada anda, memberi satu kebaikan kepada anda, dan juga dia menjadikan anda lebih mantap, lebih power dalam kewangan ni. Sebab tu kita nama dia puasa kewangan. Puasa tu apa? Puasa tu adalah untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik. Itu yang sebenarnya kita nak buat dengan puasa wang, untuk menjadikan kedudukan ataupun menjadikan kita ni lebih bijak, lebih terror lah, lebih mantap lah dalam kewangan, senang cerita.
Alright, itu Cu Noazila boleh Jadi Razana, Assalamualaikum dan semua alhamdulillah cerah di segamat Alright. Okey, ini one. Saya selepas pergi abang AA punya kelas, now sekarang banyak bagi nasihat kat manusia lain. Walau diri belum sempurna, saya just share sebagai saham akhirat. Best. Alright, bagus. Alright, bagus berkongsi. Lagi bagus kalau awak kongsikan benda ni dengan share benda ni. Kan? Share benda ni sebab apa? Benda tu juga lagi bagus. Dapat daripada direct sumber dia kan. So dapat juga pahala kat sana. Lagi best. Like saham akhirat Abang Wan ni kita Banyak nikmat yang dirasa musim COVID, alhamdulillah. Soalan, jadi apakah ilmu strategi yang patut kita siapkan bila COVID dah settle nanti? What to expect next? Strategi dia adalah sekarang kita tak boleh fikir benda tu nak COVID. COVID, apa strategi kita adalah kita perlu buat, kalau Abang Abu lah dalam bisnes, kita perlu terus berfikir secara something yang kreatif. Dia ice tau. Dia ice. Inovatif, you kena fikir something inovatif. You kena be creative, right? And then you kena be effective, right? You kena betulkan. Inilah masa kita boleh betulkan kita punya perjalanan perniagaan kita. Dari segi kewangan pula, kita kena mantapkan simpanan, kita perlu satu pengurusan kewangan dari segi percentage yang kita belanja, macam mana kita nak tingkatkan cash flow. Jadi banyak benda-benda yang perlu kita tambahkan dalam masa COVID ni, iaitu ilmu. Jadi kau datang ni, kau dengar ilmu ni pun insya-Allah kau akan dapat banyak sebenarnya. Alright, sebab benda yang saya bagi ni adalah bukan untuk hanya kejayaan untuk dunia, tapi saya nak juga kita tak terlepas kejayaan akhirat tu. Itu satu sebab Abang Abu nak kongsikan ilmu bersama dengan anda semua ni. Alright. Okey, jadi soalan siapkan Siapkan, kau kena ada strategi bisnes. Dia kena ada strategi bisnes. Dia kena ada satu model bisnes baru dalam bisnes ni. Dia kena ada model bisnes post-COVID ataupun dalam COVID ni kita dah siapkan. Antaranya adalah dari segi communication kita. Communication kita dalam bisnes pada hari ini berubah. Alright, kita perlu menggunakan komunikasi social media. Kita juga perlu ada marketing yang berlainan. Kita kena ada pivot ataupun satu pembentukan baru untuk market baru dalam COVID. Sebab COVID ni dia membuka market baru sebenarnya untuk kita buat produk-produk baru, benda-benda macam itulah. Alright, Assalamualaikum. Kita ada siapa ni? Kita ada Aslina. Aslina cakap, semalam saya alhamdulillah berjaya menahan diri untuk beli berlebihan dan cukup yang ada. Semalam sebab kita cerita pasal cukup alhamdulillah, tahniah kepada Aslina kerana melakukan benda tu. Alhamdulillah. Dan hari ini saya nak bawa topik ni lah. Topik ni dia macam, dia something yang mungkin dia adalah satu topik yang pada Abang Abu adalah topik yang penting lah iaitu kita redha. Kita redha dan kita terima apa yang ada. Kan, iaitu tak ada komplain. Right, ini adalah benda yang perlu kita semaikan ataupun pupuk dalam diri kita untuk menjadikan kewangan kita mantap. Mungkin awak tak faham apa yang saya cakap dengan redha, dengan terima apa yang ada, iaitu dia memberikan kita satu peluang untuk kita rasa bersyukur sangat. Alright? Dan bila kita berredha ni, Allah suka kita. Kan? Bila Allah kasih kita dan kita redha, kita terima dengan seadanya, Allah suka kita. Sebab apa tahu? Kita ni datang kat dunia ni, apa yang kau bawa? Apa yang kita bawa? Kan? Apa yang kita bawa masa kita datang ke dunia? Masa kita dah lahirkan ni, apa yang kita bawa? Alright, kita lahir dengan keadaan yang kita terima. Jadi, apa yang akan kita bawa balik? Apa yang akan kita bawa balik? Kan? Ada tak benda-benda yang material yang kita akan bawa balik? Tak ada, babe. Tak ada benda material yang kita akan bawa balik. Kan? Jadi bila kita dapat makanan, dapat pakaian, dapat tempat tinggal, dapat apa saja pun, kita kena redha dan kita kena bersyukur. Sebab kita datang ni tak ada apa. Kita datang tak ada apa, kita pergi nanti pun tak ada apa. Tak ada apa, tak ada apa material yang kita boleh bawa. Yang kita bawa balik nanti bekalan akhirat kita. Kan, sedekah kita, kebaikan kita,
amalan kita, benda-benda ni lah yang kita akan bawa balik. Tapi kalau setakat benda-benda material ni, tak ada benda yang kita akan bawa balik. Kita akan pulang balik seperti mana yang kita datang. Kan? Kita datang kosong, tak ada benda. Jadi, bila kita dapat sesuatu, kita fikir kan, aku ni dulu datang kosong. Kan? Jadi aku redha, aku syukur, aku terima apa yang ada. Kan aku terima. Kita jangan komplain. Right? Jadi, benda ni jangan lagi awak jadikan dalam hidup awak ni tu. Komplain tu no more. Tak ada komplain lagi. Apa pun awak dapat, awak terima sebab ingat balik bila kita datang kita kosong. Kita tak ada apa-apa tau. Kita satu benda kita tak ada. Jadi setiap kali kita diberikan sesuatu, kita dapat menikmati sesuatu, kita rasa Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih kerana aku redha dengan apa yang aku dapat ni. Aku redha, aku terima. Alright, aku terima. Kadang-kadang kita rasa macam tak cukup, tapi fikir kan, dulu kita tak ada, babe. Sekarang kita ada, Alhamdulillah. Kan, terima kasih dengan apa yang ada ni lah yang aku nak rahmat Allah, aku nak barakah Allah. Kan, kalau sikit pun, kalau Allah berikan barakah, barakah ni datangnya daripada kita punya hati juga. Kalau hati kita rasa bersyukur, ada barakah kat situ. Kan, hati kita rasa bersyukur, kita dapat benda ni dengan cara yang betul, kita tak adalah menipu orang, kita tak adalah berjudi, kita tak adalah riba dalam tu. Kan, tapi kita dapat dengan usaha kita. Alhamdulillah, Allah, kita dapat dengan bantuan orang lain. Kan? Jadi kita kena redha. Ini benda, sifat ni kita kadang-kadang terlupa dalam kewangan ni. Dalam kewangan ni kita terlupa sebab kita memang ada target, kan? Kita letak target nak capai ni, tapi satu masa kita macam tak dapat. Kan, tak dapat target kita, dan bila kita tak dapat target kita, kita akan terus pergi ke satu emosi ataupun satu pemikiran, satu keadaan di mana kita rasa macam, apa ni, aduh tak cukup ni, aduh aku tak dapat ni, macam mana ni. Kita go to that level yang sebenarnya mengurangkan kita punya attraction, kita punya the power of menarik rezeki ni kurang disebabkan kita punya vibration yang berbeza, vibration yang menolak benda tu. Sebab tu bila kita lepas ni, bila dia komplain je, ingat dia adalah vibration yang menolak. Bila komplain, dia menolak tau, dia menolak rezeki. Rezeki yang datang pun sebab vibration komplain awak ni kuat sangat, dia menolak lah, babe. Dia menolak. Sebab tu bila orang komplain, dia makin teruk lah, dia makin susah, dia makin ada je benda yang dia akan komplain. Kan? Sebab tu orang yang tak komplain ni, kalau kita tengok, dia punya rezeki dia luar biasa. Kan? Sebab dia punya aura dia punya vibration dia positif. Positive vibes. Itu yang kita perlu nak. Kan? Jadi, dari hari ini saya nak kita punya pledge untuk hari ini satu je. Kalau setiap hari ni Abang Abu bagi beberapa pledge kan. Hari ni Abang Abu nak bagi satu je. Alright? Pledge je sebab the main point here, apa pun kita dapat, kita terima. Kita syukur. Kita rasa kita redha dengan benda yang kita dapat. Alright? Kita itu je hari ini. Alright? Awak dapat duit sikit, Alhamdulillah, redha. Alright? Bersyukur dulu. Mungkin awak target 500, dapat 100. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau inilah rezeki yang telah ditetapkan untuk aku redha, ya Allah, dan berkatilah benda ni. Berkatilah rezeki aku ni. Berkat tu. Kita minta berkat. Walau sikit pun, kalau dia berkat, dia akan berkembang. Dia akan menarik benda-benda lain. Itu keberkatan tau. Bila kita buat satu keberkatan, maksudnya dia berkembang dan dia menarik banyak benda baik dalam hidup kita. Jadi kita nak benda tu. Betul tak? Kita nak benda tu. Jadi hari ini Abang Abu nak ajar something simple saja. Dia sangat simple, sangat mudah. Satu je benda, tak mau komplain lagi. No komplain. Kita fikir hari ini macam mana awak boleh komplain? Kan, sebab satu jangan komplain. Sebab apa? Awak ada nyawa tau. Awak ada nyawa hari ni. Bila ada nyawa ni, ya Allah, buatlah benda yang betul. Kan? Betul. Sebab redha ni dia macam ni. Sabar ni kan, dia macam ni ini aku punya inilah Sabar ni kita terima, tapi kita mengharapkan sesuatu. Itu sabar. Sabar maksudnya, Allah, sabar. Sebab apa? Bagi aku kesabaran untuk melalui benda ni. Tapi aku ada something aku nak. Ya Allah, jadikanlah aku sabar melalui benda ni dan gantikanlah dengan benda-benda yang baik. Itu sabar.
Maksudnya kita bersabar. Itu satu tahap. Redha adalah memang lebih tinggi daripada sabar, di mana redha ni doa dia macam ni. Ya Allah, kalau kemiskinan ini membawa aku kejayaan, kalau kemiskinan ini membawa aku masuk ke syurga, biarlah aku miskin ya Allah, biarlah aku miskin ya Allah. Itu redha. Maksudnya orang dia redha sebab apa? Dia tahu kalau benda ni berkat dan benda ni ada kebaikan, dia sanggup terima benda tu. Jadi kita perlu faham setiap benda yang Allah bagi kepada kita adalah satu kebaikan yang Allah nak bagi kita. Jadi kita redha, kita terima dan kita tahu benda tu ada kebaikan. Bila kita faham benda ni, kita akan redha dengan semua benda yang berlaku. Kan, kalau tak kita akan susah. Sebab tu redha ni memang lebih tinggi daripada sabar. Sabar tu je, kalau kita tengok sabar tu je, cakap sabar tu separuh daripada iman. Dan bayangkan redha ni, ya Allah, dia memang lagi tinggi. Kan? Itu maksud Suhaimi lah mungkin. Jadi hari ni apa kita punya pledge? Bambu nak bagi pledge kita pada hari ni. Pledge kita adalah, saya nak tulis. Okay, today's pledge. Hari-hari kita ada pledge. Today's pledge. Pledge ni macam kita punya janji lah kan. Okay. No complain. Alright. Whatever I receive, no complain. Saya ataupun aku redha. Aku redha dengan nikmat dan pemberian Allah. Okay, ini adalah kita punya pledge untuk hari ini. Setiap hari ada pledge kan? Hari ini 2 je. Alright, 2 je hari ni kita punya pledge. Itu no complain. Okay, letakkan benda tu. Tak ada complain lagi lah. Tak mau complain. Dapat makan macam aku ni kan. Aku dapat makan dekat hotel ni. Hotel punya makanan. Alhamdulillah kan. Walaupun saya tak suka, saya tak macam tak sedap nak makan benda tu, tapi saya kena juga no complain. Saya tak nak complain. Alhamdulillah ada makanan. Apa kata kalau saya tak ada makanan? Saya bayangkan banyak lagi tempat-tempat yang orang nak berbuka, bersahur, tak ada makanan. Kan? Jadi saya tak nak lagi komplain. Saya akan terima dengan redha apa saja yang saya dapat. Alright? Itu pledge. Kedua, saya redha dengan apa juga pemberian nikmat yang Allah bagi dan juga pemberian Allah. Nikmat itu satu pemberian dan juga mungkin ujian dan dugaan juga aku akan terima dan aku redha. Kan, dengan redha dengan segala benda macam hari ni kan, saham aku yang aku aim untuk naik itu dia tak naik seperti apa yang aku jangka. Kan, dia stagnan je kat situ. Jadi aku rasa okay, mesti ada sesuatu yang baik. Jadi aku terima, aku redha. Alright? Okay, Wan. Okay, tu Habib pernah pesan redha tu lebih tinggi. Alhamdulillah, memang betul. Saya setuju sangat. Okay, ni apa? Ni apa ni Siapa? Kita punya Abang Wan. Kita tak cukup susah untuk menilai kesusahan. Kalau kita melihat dan merasai kesusahan dikatakan susah, pasti kita reda dalam banyak benda. Kan? Betul? Kan? Ramai sebab kita tak pernah pergi tengok orang yang susah. Kan? Kita cakap kita ni macam susah, tapi kita tak benar-benar tengok orang yang susah. Kan? Orang yang betul-betul kalau kita kenal orang yang susah, pastinya kita akan reda dengan apa yang kita dapat. Nak duduk kat Malaysia, kat Singapura ni kan, kita reda dengan keadaan. Cuba pergi duduk Palestin, pergi duduk tempat-tempat yang sedang perang, tengah dengan pelbagai isu. Cuba duduk kat situ. Kita akan rasa, ya Allah, kan, barulah kita rasa reda tau. Kita terima dengan pemberian yang Allah bagi ni, sebab nikmat dia sangat tinggi. Betul? Jadi sentiasalah kita ada 2 benda ni dalam hidup kita. Mulai daripada hari ke-6 ni sampailah 27. Praktis semua yang Babu cakap ni. Hari 1, hari 2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ni dah hari ke-6. Siapa yang tak tengok memang rugi besar, sebab ini adalah siapa yang tengok ni pastinya ada satu, dan saya yakin sangat benda ni hanya akan dilihat ataupun didengar ataupun disama-sama ni orang-orang yang terpilih saja, babe. Engkau ni memang orang yang terpilih, babe, untuk dapatkan ilmu ni. Alright, tapi janganlah kau dah terpilih duduk macam tu diam-diam. Tekan share dengan tekan love tu banyak-banyak. Baru 217. Hari ni paling lembab sekali semua ni. Tak tekan sangat. Cuba tekan sikit.
Tekan sikit. Apa masalahnya kau tekan sambil dengar ni tekan. Suhaimi, tekan. Kau tengah buat kerja ke tengah buat apa tu? Tekan sikit. Tekan. Tekan love. Kau dah ketahu aku ni gila love. Tekan banyak-banyak. Jangan duduk diam saja. Right, sambil duduk tu tekan banyak-banyak supaya benda tu terus naik. Sebab setiap kali dia naik barulah aku semangat nak berbual. Aku tengok benda macam tu je. Aku tak tahu korang ni dengar ke tak dengar ke. Bila korang respon, komen kat situ barulah semangat sikit. Cuba komen sikit apa-apa. Kan? Cuba jadi aktif sikit. Bila kita aktif ni dia lagi power, babe. Kan? Benda-benda ni kena faham. Aktif sikit. Tekan love, komen sikit, tanya soalan. Kan? Ataupun ada pendapat bagi macam Suhaimi kan. Dia ada pendapat Habib pernah pesan. Kat sini share. Aku akan highlight benda tu, nampak? Aku akan highlight, tengok. Aku akan highlight kat sini. Jadi yang lain pun boleh baca kat luar, kat bawah tu pun boleh baca. Sambil tu kita share lah kat member-member kita, kawan-kawan kita. Kan? Share. Benda tu penting, babe. Jangan jadi passive learner, jadi active learner. Bila kita aktif, semua benda yang kita dapat tu dia akan dia masuk dalam semua. Jadi kepala otak kita ni cergas sentiasa. Jangan duduk diam saja. Bagi yang mungkin kenal Abang Abu, tahulah bila aku berbual macam ni, korang faham. Yang mungkin yang baru-baru minta maaf lah kalau tak faham Abang Abu punya style ni. Saya bukanlah nak marah pun. Tak ada sikit pun. Ini cara saya untuk kita menjadikan kita lebih macam berinteraksi sikit. Kau punya tahan macam tu. Itu cara hack. Okey, Shana, tak topi pun dah terbang-terbang. Topi terbang ke? Allahu Akbar. Ya ke terbang? Tak terbang lah. Okey. Tanya soalan kalau ada soalan sambil-sambil kita mendengar ni. Apa awak punya thoughts mengenai hari ni punya topik? Ada tak thoughts yang awak nak macam kongsikan dengan Abang Abu? Thoughts awak. Ada tak macam pemikiran awak ke yang awak nak kongsi? Cuba share dekat situ. Right, macam ni, okay. InsyaAllah, right. Hak tu dia 1, 2, hak. 1, 2, hak. 1, 2, hak. Dia macam tu. Dia hilangkan kita punya rasa down kita. Topi pun dah terbang-terbang. Okay, kita ada insyaAllah kalau boleh tak nak miss untuk program Puasa 27 Jari. Terlalu banyak ilmu yang kita peroleh dan share. Terima kasih Kak. Teruskan share, teruskan kongsi, teruskan tekan love tu banyak-banyak. Jangan duduk diam je. 1 jam ni awak peluang untuk banyak buat banyak dapatkan pahala ni. 1 jam ni tau. 1 jam ni sambil dengar Astaghfirullahalazim, 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 sambil dengar Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Bila Syana nak kaya senang, 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 nak kaya senang. Ini time dia untuk awak mula buat benda-benda yang kita ajar ni. Kan? Sambil tu kejut adik-beradik yang lain. Kenapa adik-beradik lain semua tak masuk? Tidur lagi diorang. Diorang dia dah tak kerja. Diorang dah lah tak kerja. Pemalas tidur. Bangun pagi sebelum matahari tu terbit tu bangun. Jangan tidur. Kan? Engkau tidur masa matahari tu terbit. Kau tak bangun. Memang rezeki kau pun tidur sama dengan kau. Dia pun tertidur. Dia cakap, alamak. Aku punya tuan tidur. Aku nak pergi. Tak payahlah aku pergi pun bukannya dia bangun. So, kalau dia bangun, dia buat something, masa tu dia boleh dah dapat rezeki kan. Rezeki dah tunggu kan. Kau pula tak buat kerja, tak panggil rezeki, tak bagi salam. Assalamualaikum ya Razak, datanglah kepada diriku ini ya Allah. Aku menunggumu ya Allah. Ya Razak, datanglah ke dalam hidupku ini ya Razak. Assalamualaikum ya Razak. Kan? Kita macam tu lah, something like that. Kita kena bangun, kita bagi supaya rezeki kita ni dapat. Tahu okey lah, dia ni dah bangun dah, pergilah kat situ. Ini tidur. Alamak, dia cakap, alamak aku tadi pergi pagi tadi, dia ni tidur lah. Jadi aku rasa aku nak relax lah. Rezeki pun balik dia relax lah. Dia lepak kejap. Engkau pun lepas tu bangun terkial-kial cari, rezeki tengah tidur. Sebab apa dia tidur? Sebab dia tengok kau tidur, pagi dia datang nak tengok, nak bagi tahu rezeki-rezeki lain semua. Member-member dia okey, dia akan pakai scan dia internet. Dia pakai internet. Cakap okey, tuan kita sudah bangun. Siapa-siapa yang dah ada dekat depan tu, jom. Sebab ini time duha ni, kita kena bawa spirit duha ni kan. Dalam kita mencari rezeki ni, spirit duha tu penting. Kan? Penting. Spirit duha tu lah tempat masa untuk kita betul-betul put all energy, kita punya usaha, kita punya pemikiran, semua terhadap mencari rezeki. Kan? Apa yang kita boleh buat untuk mencari rezeki? Nak posting, nak telefon orang, nak send some sales letter, awak nak call people, awak nak hantar proposals. Inilah masa dia, babe.
Ini masa dia, inilah masa dia untuk awak buat semua benda-benda yang bersangkut paut dengan rezeki. Kan? Ini time dia. Ini time dia awak kena buat. Betul tak? Ini time dia. Bukan ni time awak tidur, ni time awak tak buat apa-apa. Kan? Bukan. Ini time untuk kita membina ataupun membawa spirit of duha tadi. Kan? Untuk kita mendapatkan rezeki yang berada di langit, berada di dalam bumi. Kan? Yang susah, yang jauh, yang haram. Semua ni, kita, inilah time dia, babe. Jadi, gunakan time-time duha ni 4 jam ni je, 4-5 jam ni je awak kerja lah macam orang gila kan untuk nak dapat benda tu. Kalau komputer awak buatlah sales, buatlah itu, buatlah hantar marketing, email marketing, whatever semua buat. Kalau bekerja tu bekerjalah sungguh-sungguh masa ni. Kalau mendapatkan sales, awak memang nak buat sales, pergilah masa ni lah untuk awak buat sales sana sini, telefon itu ini, semua ni time buat, babe. Jangan komplain. Lepas tu dah buat-buat, kita tak dapat, jangan komplain. Alright? Jangan komplain, terima dengan apa yang ada. Alright? Terima kasih kepada terus yang tekan love ni. Terima kasih lah sebab saya ni, setiap hari kalau boleh dapat 1000 love tu barulah sedap sikit kan. Jadi itulah yang kita nak bincangkan pada hari ini, hari ke-6, no complain. That means dalam hidup, saya tak nak. Kita dah ada 2 days punya pledge. No complain. I'm not going to complain. Walaupun benda tu memang ada hak untuk saya complain, saya nak diam je. Saya nak diam je, saya tak nak komplain. Alright? Itulah yang sebenarnya saya nak you pegang. Alright? Pegang benda ni. 10k easy and effortlessly. Yes, tu dia. Kak Razana dia nak buat 10,000. Yes, easy and effortlessly. Alright? Okay, good. Alright, so no complain. Itulah bud. Itu je lah yang aku rasa aku dapat sampaikan sebab hari ni very simple je. Pledge kita pun 2 je kan. Kalau kadang-kadang saya kasi 4. Kalau sebelum ni semua nampak macam 4. Betul? Hari ni kita nak 2 je. Pledge ni. Yang sebelum-sebelum ni buat juga. Bukan tak buat. Sebelum-sebelum ni buat. Tapi hari ni tambahan lagi. Lepas ni, ya Allah, kita tak nak komplain. Aku dapat gaji aku. Alhamdulillah. Aku reda. Ya Allah, aku reda. Aku dapat, aku jual-jual barang. Inilah aku dapat. Aku reda. Hari ni aku nak main saham. Okay. Apa yang aku dapat, aku reda. Aku tak nak komplain. Alright? Tak nak komplain. Aku nak terima saja apa dengan usaha lah. Of course kita berusaha, kita buat chatting, kita buat tengok, kita semua. Dan kita pun melaburkan duit kat dalam tu. Dan lepas tu kita reda. Kan? Apa yang dapat daripada hasilnya kita reda. No complain. Tak mau complain. Alright? Okay? So ada lagi ke soalan? Kat sini Haniza dia cakap best. Okay, siapa lagi kat sini? Kita ada Kak Gizi dan Alhamdulillah, okay, bagus. Alright, dia dah dan. Alright, terima kasih. Dan kepada yang dah dan ni semua, aku nak bagi tepukan kepada anda semua sebab bagus sangat. Yes, terima kasih. Terimalah tepukan daripada Abang Abu. Kita ada bicycle horn. Kita nak bagi bicycle horn. Kita nak bagi DJ. Kita nak bagi party noise. Kita ada triangle. Dan kita ada juga macam tu sikit. Ni untuk orang yang bagi love dan whatever, right? So saya memang suka bila orang bagi love banyak-banyak ni, insyaAllah. Alright, so saya rasa itu saja. Kalau tak ada apa-apa soalan, bagus Aslina, keep that. Alright, apa yang ada itulah yang terbaik. No complain. Alright, stop complain. Awak tengok hidup awak ni akan berubah. Serius. Bila awak mula stop komplain, hidup awak berubah. Kita reda, kita terima dan kita terus memperbaiki diri kita. Kita tak mau komplain. Alright? Sebab bila komplain ni lah yang jadi masalah. Komplain, okay, bila saya cakap komplain, bukanlah kita tak tegur kesilapan. Alright? Itu tegur tu kewajipan. Kita tegur sesuatu yang tak betul, tu wajib, babe. Itu benda yang wajib kita buat. Jangan rasa macam Abang Abu cakap tak boleh komplain. Kita nampak kesalahan dalam satu benda, kita tak komplain. Itu tak boleh. Itu salah. Komplain ni apa yang kita dapat. Ini saya cerita pasal diri kita. Jangan komplain bila benda yang kita dapat tu, kita jangan komplain dari segi merungut, dari segi kita cakap tak cukup dan benda-benda macam tu. Bukan bila kita nampak kesalahan orang bunuh orang. Tak boleh komplain, babe. Ni orang dah bunuh ni. Kita tak boleh komplain. Itu salah lah, bang. Kan? Itu salah. Bukan itu apa yang saya maksudkan. Right?
Benda-benda yang kita perlu komplain itu awak perlu. Alright, itu kewajipan. Bila kita nampak sesuatu yang tak betul, maka kita perlu tegur, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Ingat benda tu. Kita kena berpesan-pesan kepada kebenaran. Kalau ada kesilapan kat situ, kita kena tegur. Itu kewajipan. Boleh So Alina bagus. Alright, tak nak komplain. InsyaAllah. Alright, kita ada pada Haniza. Bila dah reda, kita dah tak usaha lebih baik, lebih untuk macam mana nak buat. Tak, salah. Reda ni, reda ni bukan tak usaha. Orang yang reda ni, dia akan berusaha. Cuba faham benda ni. Ramai yang ada kesilapan dalam memahami benda ni. Okey, yang ni kau semua dengar. Dengar betul-betul apa yang Abang Bu nak cakap. Alright? Sebab ini soalan yang saya rasa saya perlu jawab. Alright? Dia cakap, bila dah reda, kita dah tak usaha lebih untuk jadi kaya. Salah. Itu adalah prinsip yang salah. Itu bukan reda nama dia. Itu maksudnya kita mengalah. Kan? Kita macam berputus asa. Reda ni bukan berputus asa. Alright? Dia berserah kepada Allah. Maksudnya kita akan buat. Sebab tu kita berserah. Kita berserah kepada Allah sebab segala-galanya Allah yang bagi. Jadi aku berserah dengan melakukan usaha yang terbaik untuk menjadi kaya. Itu maksud berserah. Itulah kita. Dan lepas aku dapat, aku reda dengan apa yang aku dapat. Aku teruskan usaha aku sebab aku berusaha dan aku berserah kepada Allah. Faham tak? Itu cara dia. Bukan reda maksudnya dah lah cukuplah benda yang aku ada dah cukup. Tak, itu bukan reda. Itu berputus asa. Tak boleh. Cuba fahamkan benda tu. Aku dah marah ni kan. So, fahamkan benda tu. Sebab reda ataupun dia lain. Dia bukan macam tu. Dia bukan reda ni bukan akan menurunkan kita punya usaha kita. Reda ni akan menambahkan usaha kita. Sebab kita bersyukur, kita tahu kita nak lagi lebih, kita berserah dan kita terus berusaha. Kita terus melakukan semua benda dengan usaha yang tinggi. Itu berserah. Lepas tu apa yang kita dapat daripada benda itu, kita reda. Dan kita terus berserah. Dan kita berusaha. Faham ke faham? Itu dia. Okey, ni apa dia macam konsep bersyukur. Is it? Yes, dia bersyukur. Dia bersyukur, yes. Dia konsep dia lebih kurang bersyukur. Tapi reda ni bila benda tu berjadi. Bersyukur ni awak tak perlu ada benda pun awak kena bersyukur. Kan? Tapi reda ni, kita menerima sesuatu daripada usaha kita, daripada apa-apa. Dan kita reda, kita terima. Itu reda. Itu reda. Syukur ni awak tak dapat apa pun awak kena bersyukur. Bangun pagi-pagi bersyukur sebab Allah dah bagi nyawa, Allah dah bagi. Itu bersyukur. Kan? Itu bersyukur. Maksudnya bersyukur ni memang sentiasa. Awak dapat pun awak akan bersyukur, awak tak dapat pun awak akan bersyukur. Tapi reda ni awak terima dengan apa? Dengan keikhlasan hati. Awak terima dengan ikhlas sangat hati awak. Awak reda dengan pemberian Allah, ujian Allah, nikmat Allah, dugaan Allah, semua ni kita reda. Itu dia. Boleh komplain ni kita asyik mengeluh menegur untuk kebaikan. Kan? Faham. Selina dah faham. Kan? Mula dengan niat, lepas tu doa. Usaha dan usaha adalah kewajipan kita. Kan? Tawakal dan reda atas kurnia Allah. Betul? Yes? Kan? So, usaha tak boleh. Alright. Terima kasih. Medina wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Okey, bagus. Kak Razana dia terus bawa zikir. Tak apa kena marah sebab nak berubah. Bukan marah pun, aku tak marah. Aku nak bagi tahu kadang-kadang pemikiran kita tu silap. Kan? Pemikiran kita ni silap. Kan? Reda bukan bermaksud kita lemah. Reda ni kita terima setelah lepas usaha kita. Kita terima. Lepas tu kita tak terus duduk diam. Kita teruskan usaha kita. Sebab kita berserah diri pada Allah. Itu kena faham. Okey, Ustaz ada tazkirah. Kalau kita syukur, Allah akan kasih lebih. Tu Ustaz. Dengarlah Ustaz. Pergi dengar Ustaz, lepas tu datang balik dengar kat aku, baru lagi power, lagi mantap kan. So aku ni bukan Ustaz, tapi aku ni praktikal, benda yang aku rasa logik, praktikal kan, yang memang Allah dah ajar kita kan. Nak memahami benda-benda ni, of course Ustaz ni akan bagi kita banyak pendedahan untuk kita berfikir, dan aku sendiri banyak fikir selepas dengar kuliah-kuliah kan. Tapi diri kita ni bila kita berfikir baru kita dapat. Tapi kalau kita setakat dengar je, kita tak berfikir pun tak dapat, babe. Kadang-kadang ramai yang pergi, kita dengar, tak pernah fikir apa yang Ustaz cuba cakap tu. Kita tak pernah fikir. Bila kita fikir, baru kita dapat banyak benda. Bila kita mula berfikir untuk sesuatu benda tu, baru kita akan dapat banyak benda.
Lebih-lebih lagi kalau kita fikirkan benda-benda kebaikan, benda-benda yang bawa kebaikan ni, kita akan dapat banyak ilham-ilham yang Allah akan bagi. Alright? So itu sajalah untuk hari ini. Hari ke-6, no complain, tak mau lagi complain. Alright? So itu dah 2 days punya pledge. Saya nak anda semua yang ada kat sini balance-balance ni, kita ada 15,000 orang ni, tolong komen kat sini. Saya pledge, okay? Saya takkan komplain lagi. Saya redha dengan nikmat dan pemberian Allah. Awak boleh. Aku nak tengok je. Aku nak tengok kau boleh tak? Lepas tu hashtag benda ni. Alright? Hashtag no complain. Hashtag puasa kewangan. Hashtag Abang Abu. Hashtag you must meet Abang Abu. Dan share kepada dalam social media awak. Alright? Social media awak tu share. Alright? Biarlah yang lain pun dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, insyaAllah. Dan doakan saya. Mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan saya hari ini dalam perniagaan saya. Dan juga saya doakan anda juga akan Allah permudahkan segala kebaikan. Allah akan bagikan kebaikan pada hari ini dan juga hari-hari mendatang dalam kehidupan awak. Right? Anda semua Allah berikan ketenangan dalam kehidupan awak. Allah bagi rezeki kepada awak semua. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki untuk terus beramal, terus dapat melakukan kebaikan, terus dapat bersedekah, terus Allah bagikan banyak rezeki-rezeki yang luar biasa kepada awak semua. Mudah-mudahan Allah bantu awak, didik awak, Allah bimbing awak menjalani kehidupan dengan cermelang. Mudah-mudahan Allah bagi awak kedudukan yang tinggi di dunia dan juga di akhirat. Allah akan sentiasa melindungi dari semua kita daripada wabak-wabak penyakit, daripada segala bentuk penyakit yang menular ni. Allah akan lindungi kita daripada perbuatan syaitan, perbuatan manusia, perbuatan iblis, perbuatan orang-orang yang memang mempunyai niat jahat terhadap kita dan juga perbuatan-perbuatan jahat kita sendiri. Allah lindungi kita. Mudah-mudahan Allah akan terus memberikan kita ilham-ilham untuk memperbaiki diri kita, untuk juga memberi manfaat pada orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki anak-anak yang soleh, anak-anak yang dapat mendoakan kita. Allah juga jadikan mudah-mudahan rezeki kita, kekayaan dan harta benda kita ni, harta benda yang dapat kita wakafkan, kita infakkan, kita sedekahkan, kita berzakat atas ke segala kekayaan yang Allah bagi ni. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita daripada perbuatan-perbuatan yang kufur, perbuatan-perbuatan yang tidak Allah redha. Mudah-mudahan Allah redha dengan segala amalan kita, segala perbuatan kita, segala kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan segala dosa kedua ibu bapa kita, keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, saudara mara kita, adik-beradik, abang abu, semua kenalan kita. Mudah-mudahan juga Allah sentiasa memberikan tempat yang tinggi kepada guru-guru kita yang mengajar kita. Mudah-mudahan Allah terus merahmati sekalian alam Allah ini. Mudah-mudahan Allah dengan rahmat Allah ni, dengan rahmat Allah dan dengan barakah daripada segala yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah terus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita di bulan Ramadan ini. Allah juga rezekikan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi marilah kita malam-malam kita berqiyam. Mudah-mudahan dengan usaha awal kita ini Allah akan berikan kita nikmat untuk menikmati Lailatul Qadar yang memang sangat berharga dan bernilai kepada setiap manusia. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.